Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsikan salah satu tradisi yang berasal dari negara Afrika. Jadi sebelum saya memulakan perkongsian saya ingin menceritakan sebuah kisah benar yang terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Kinaya. Kinaya bukan nama sebenar, merupakan seorang perempuan yang berkelahiran Afrika Barat. Kinaya dan keluarganya kini menetap di London. Sewaktu ditemubual oleh BBC News London pada tahun 2019, Kinaya sudah pun dewasa dan memiliki seorang anak perempuan. Kinaya menceritakan sewaktu umurnya 10 tahun, ibunya telah menyetrika payudaranya. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kedengaran agak pelik dan mengerikan, tetapi kejadian ini memang betul-betul berlaku ke atas Kinaya. Dan bukan Kinaya sahaja yang mengalami hal ini, malah gadis-gadis Afrika lain juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Kinaya juga. Tetapi tidaklah semua, kerana hanya beberapa negeri yang terdapat di Afrika saja yang masih menjalankan tradisi ini. Jadi, tradisi meratakan payudara. Tradisi meratakan payudara merupakan salah satu tradisi kuno yang berasal dari negara Afrika. Tradisi ini akan dijalankan ke atas gadis remaja sahaja. Umumnya, ibu si anak itu sendiri yang akan melakukan perkara tersebut kepada anak mereka, anak perempuan mereka. Alat yang digunakan pula adalah batu ataupun senduk. Biasanya batu ataupun senduk. Dan alat tersebut pula akan diletakkan di atas api yang menyala. Setelah cukup matang, setelah cukup panas, alat tersebut akan diletakkan di atas payudara anak mereka dengan cara menekannya. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, bukan itu sahaja, malah mereka juga dipaksa untuk memakai pengikat yang sangat ketat untuk memastikan payudara mereka betul-betul rata. Salah satu motif ataupun tujuan mengapa tradisi ini dijalankan adalah kerana untuk melindungi anak mereka daripada diperkosa. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, seperti mana yang kita tahu, payudara ni merupakan bahagian ventral wanita yang paling penting dan perlu dijaga dengan baik. Namun, kebanyakan orang di luar sana hanya melihat payudara dari segi seksual saja. Maka tidak heran wujudnya persepsi sebegini rupa dan wujudnya tradisi yang berbahaya seperti ini. Tradisi meratakan payudara bukannya mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan banyak kemudaratan kepada pengamalnya dari sudut fizikal dan juga mental. Dari sudut fizikalnya, pengamal berisiko untuk memiliki kanser payudara, jangkitan kuman dan berkemungkinan mengalami masalah penyusuan. Dari sudut mental pula, menurut Leila Hussain, salah satu pakar psikoterapis yang berasal dari kota London, mengatakan mereka yang dipaksa untuk menjalani tradisi ini cenderung memiliki masalah depresi, post-traumatic stress dan juga body dysphoria. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, cuba anda bayangkan jika sesuatu objek ataupun air yang panas terkena pada tubuh badan kita dalam kurun waktu 3 ke 5 saat pun kita dah menjerit kesakitan. Apatah lagi nak dibandingkan dengan gadis-gadis yang mengalami hal ini, terpaksa menjalani perkara tersebut bukan sekali tetapi berulang-ulang kali. Jadi kita boleh lihat di situ betapa perkara tersebut tidak mendatangkan ataupun melindungi mereka, tidak melindungi mereka daripada
perkara yang jahat, tetapi perkara tersebut dilihat sebagai salah satu bentuk penderaan. Malah United Nations Population Fund juga mengatakan tindakan tersebut merupakan satu dari 5 kekerasan dan kejahatan jantina. Jadi rakan-rakan dikasihi sekalian, apa yang saya dapat simpulkan, setiap negara mempunyai tradisi, setiap masyarakat mempunyai kepercayaan, tradisi yang tersendiri. Jadi apabila kita mendengarkan tradisi seperti ini, tidak wajarlah kita untuk mengutuk ataupun mencaci maki mereka. Kerana ini apa yang dipercayai oleh nenek moyang mereka. Ini apa yang dilihat sebagai salah satu cara yang terbaik untuk melindungi anak mereka. Namun, rakan-rakan dikasihi sekalian, jika persepsi mereka ataupun sesebuah masyarakat membawa kemudaratan, maka seeloknya kita mengubah persepsi tersebut, kerana kita tidak mahu generasi sekarang melakukan hal yang sama kepada generasi yang seterusnya. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.